menjatuhkan imej Islam, supaya kita tidak begitu yakin dengan Islam yang kita anuti itu. Ya. Kemudian dimulai dengan alhamdulillah. Setiap kitab yang dikarangkan oleh orang Islam, mana-mana kitab tua kalau kita jumpa, mesti dia bermula dengan alhamdulillah. Dia puji Allah Taala, ya. Alhamdulillahillazi tafarrada bil wahdaniyah. Lagi wa tanazzaha an musyabahatil hawadisi fi bu'utihil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin wa safrati rabbil alamin wa safwati rabbil alamin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dia bermula dengan alhamdulillah dulu. Sekali puji bagi Allah. Puji ini ada 4 jenis puji, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, puji Allah bagi Allah. Allah puji dirinya sendiri. Ya. Boleh tak Allah puji diri dia sendiri? Boleh, benar, kerana dia ada segala-galanya, dan segala-gala yang ada ini pun ciptaan Allah Ta'ala. Dia boleh puji dirinya sendiri. Dalam Quran banyak kita jumpa alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu semua ayat Quran tu. Allah puji diri dia, tak apa. Kita yang tak boleh puji diri kita sendiri. Kalau saya ada datang kemari ngajar, yang paling handai, yang paling hebat ustaz dalam Perak ni saya lah. Tak betul? Tak betul? Tuan-tuan? Tak betul? Bulan depan datang halau balik. Kami tak nak dengar ustaz ni, halau kembali. Kerana kita tak layak nak puji diri kita sendiri. Kita kena bergantung kepada Allah. Kalau nak puji, puji Allah Ta'ala, jangan puji kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, puji Allah bagi makhluknya. Kadang-kadang Allah puji makhluknya, terutama nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Allah puji Nabi Muhammad? Ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah dalam Quran. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat terpuji, ya. Allah puji hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puji yang kedua. Yang ketiga, puji makhluk bagi Tuhannya. Kita puji Allah. Apa hukumnya? Kalau bukan dalam sembahyang, hukumnya sunat. Apa-apa hal pun kita sebut alhamdulillah. Lepas makan je lah, alhamdulillah, ya. Bukan alhamdulillah nasi, tak ada, ya. Alhamdulillah. Puji Allah yang memberi makan kepada kita. Apa doa kita lepas makan? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Jadi kita puji Tuhan yang memberi kita makanan itu. Hukumnya sunat. Tapi kalau dalam sembahyang, apa hukumnya? Dalam sembahyang tadi, maghrib tadi, apa hukumnya? Wajib. Kalau tu imam tak ada baca alhamdulillahi rabbil alamin, sah ke tak sah sembahyangnya? Tak sah. Jadi hukumnya wajib. Puji makhluk bagi Allah. Kalau dalam sembahyang wajib, kalau di luar sembahyang sunat. Itu puji yang ketiga. Yang keempat, puji makhluk bagi makhluk. Puji makhluk bagi makhluk. Ya, sila. Artinya kita puji sesama sendiri. Kita puji sesama sendiri. Saya puji tuan-tuan, tuan-tuan puji saya. Apa hukumnya? Harus. Tetapi walaupun harus, tidak digalakkan oleh Islam. Walaupun harus, tidak berdosa, tapi tidak digalakkan oleh Islam. Pernah sahabat puji sahabat, Nabi tegur, kamu nak bunuh, nak potong tengkuk dia ke, katanya. Kerana puji ni kadang-kadang kita tak layak untuk menerima pujian, dipuji juga. Kadang-kadang yang memuji itu bukan betul pun, kadang-kadang dia minjam duit. Dipuji, kau bagus betul, baik betul, kau sebab minjam RM10. Jadi udah, puji itu tidak ikhlas. Yang menerima puji itu pula, dia nyongin, dia kembang aja hidung. Sedangkan dia tidak layak untuk menerima pujian itu.
Tetapi kalau orang tu bila dipuji bertambah imannya, itu boleh dipuji. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa puji dia? Nabi Muhammad puji dia. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh alam, maka berat lagi iman siapa? Abu Bakar. Jadi Rasulullah puji dia. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dibandingkan dengan iman seluruh alam ni, dibandingkan iman gunung, iman bukit, iman besi, iman emas, iman pokok-pokok, iman apa segala lah dalam dunia ni, dibandingkan dengan iman Abu Bakar, berat lagi iman Abu Bakar. Tak ada pula lepas itu Abu Bakar kembang aja hidungnya dah. Tak ada pula dia, itu lain komen. Tak ada ya. Kalau saya dipuji orang betul tak? Kalau saya tunggu Aldin memuji saya, ustaz dia dalam Perak ni, ustaz dia yang bagus penuh ya, yang paling baik, yang kuat sekali imannya. Apa kata saya kan? Kamu baru ini tahu ke? Ya. Jadi kita ni tak layak dipuji, tapi orang macam Abu Bakar memang layak dipuji. Pujilah tak apa. Begitu juga Ali. Sayyidina Ali, Rasulullah puji dia. Ana madinatul ilm, kata dia Nabi. Aku ni perbendaharaan ilmu. Wa aliyum babuha, dan Ali itu adalah pintunya, katanya. Aku ni treasury of ilmu, katanya. Ilmu tu dalam dada aku, kata Nabi. Dia puji diri dia, tak apa. Nabi boleh puji diri dia sendiri, kerana kalau dia tak cakap itu kita tak tahu keadaan Nabi tu, kita tak tahu apa ciri-ciri yang ada pada Nabi. Jadi dia kena sebut apa itu ya. Seolah dia takabur, tapi sebenarnya bukan takabur ya. Yang tak boleh takabur orang apa kita ni. Ya, ana madinatul ilm, kata dia. Aku ni perbendaharaan ilmu. Wa aliyum babuha, dan Ali itu adalah pintunya, katanya. Dipujinya Ali. Dengar dia orang Khawarij. Kan Ali ni banyak benar ilmunya, katanya. Mari kita test. Kita test dia tu. Kita tanya dia soalan yang sama tiap-tiap hari. Datang seorang tanya, dia jawab serupa ke jawab lain-lain. Datang kumpulan yang pertama, nanya Ali, wahai Ali, apa kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta? Kata Ali, ilmu menjaga kamu, harta kamu yang menjaga dia. Balik tema tu. Esoknya datang lagi orang lain pula, dia tanya soalan yang sama. Ali, apa lebih ilmu dengan harta? Mengapa tak ada ilmu? Mengapa tak payah harta pun tak apa, sekarang ilmu ada? Apa jawab Ali? Ilmu pusaka dari Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, harta pusaka daripada Fir'aun dan Qarun, katanya. Ya. Dengar itu? Dengar itu apa? Balik dia mah. Lusanya datang lagi, tanya soalan yang sama juga. Wahai Ali, apa lebih ilmu dengan harta? Apa jawab Ali? Ilmu bila kamu belanja dia bertambah, harta bila kamu belanja korang. Kalau bawa RM10 ke market, macam mana? Ada duit RM10, pergi pasal malam tu. Habis ke tak? Habis. Dapat sekilo ikan, licin lah tu. Itu beza antara ilmu dengan harta. 10 hari ditanya Ali tu. Datang satu rombongan tu nanya Ali kelebihan ilmu dengan harta. 10 jawapan yang berbeza diapakan oleh Ali. Lepas tu tak datang Nabi. Memang dia pun cakap Rasulullah, Ali ni pintu ilmunya. Tapi perbendaharaannya bukan pada Ali, perbendaharaannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu puji yang keempat. Ingat ke dari mana? Puji pertama, puji Allah bagi Allah. Puji kedua, puji Allah bagi makhluk. Puji ketiga, puji makhluk bagi Allah. Puji keempat, puji makhluk bagi makhluk. Itu dia ya. Baik. Kalau lepas kita puji Allah, kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adab. Tuan-tuan yang jadi bos mana-mana jabatan ke, ya, bos mana-mana syarikat ke, nak mesyuarat pagi itu, sebut mula-mula puji Allah dulu. Alhamdulillah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Atau apa-apalah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Atau apa-apalah ya, alhamdulillah. Kalau raya puji alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Kalau nak bergaya lagi, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk
Kena hafal lah ya. Puji Allah dulu. Lepas itu selawatkan Nabi wassalatu wassalam, dua sekali tu, selawat dan salam ala sayyidil muwahhidin. Ala apa? Ala ke atas penghulu segala yang mentauhidkan Allah Taala dan hamba kepada Rabbil Alamin, hamba Tuhan seru sekalian alam. Siapa namanya? Sayyidina, penghulu kami Muhammad, okey, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya ajma'in, semua sekali. Lepas tu baru kita nak ceritakan apa benda yang nak dicerita. Ini ada dicerita, ada 3 perkara yang nak cerita di sini Yang pertama, ada 5 perkara, bukan 3 pun. 5 perkara yang nak dicerita di sini. Yang pertama adalah kitab Risalah At-Tauhid ini. Nama kitab ini apa? Risalah Tauhid atau Risalatut Tauhid. Asalnya diterjemahkan oleh Allahyarham yang berhormat Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman. Ini orang yang pertama dah, Allahyarham dah meninggal dah. Dia mula-mulanya menterjemahnya. Bekas yang di-Pertua Jabatan Agama Johor. Jadi kitab ini dia berasal daripada Johor. Orang Johor ni. Daripada sebuah kitab tauhid di dalam bahasa Arab, asalnya bahasa Arab. Tapi kalau kitab ni dalam bahasa Arab, faham ke kita? Tambah rupa kita ni, mana reti cakap Arab? Orang yang cakap ni bukan reti, tahu 2 bahasa aja, dua perkataan aja. Anak, enta, itu je tahu, lain tak tahu. Itu pun salah. Medang salahnya. Dia marah ke orang, jaga anak, kata. Dia nunjuk tu, jaga anak, kata. Dia ngajak makan, ustaz, marilah makan ustaz. Anta dah makan, kata. Padahal patutnya apa? Patutnya anak. Itu pun salah, manjang. Jadi kalau dalam bahasa Arab, payah kita nak faham Islam ni. Jadi diterjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa kita ni, bahasa Melayu. Dalam kitab tua dia kata bahasa Jawi, katanya. Jawi itu Jawa sebenarnya. Dia eja Jawi tu, Jawa tu ejanya apa? Jim alif ya. Jim alif waw ya. Ya tak ada titik tau. Itu Jawa. Itu asalnya. Tapi dapat orang Perak, dapat orang Kampung Gajah bacanya Jawi. Udah heboh Jawi aja. Maaflah orang Kampung Gajah yang buatnya kerana yang cakap orang Kampung Gajah. Udah cakap Jawi aja. Dah sekarang ni kitab Jawi namanya. Patutnya Jawa tu, daripada bahasa Jawa bahasa Arab yang telah ditetapkannya oleh Menteri Pelajaran Mesir. Ni daripada Menteri Pelajaran Mesir kitab ni ya. Jadi pelajaran di sekolah-sekolah Mesir. Dalam sekolah-sekolah Mesir dia kitab inilah, tapi bukanlah cakap Melayu. Cakap Arab lah kitab daripada bahasa Arab diterjemahkan oleh yang di-Pertua Jabatan Agama Johor daripada sebuah kitab tauhid bahasa Arab. Tak ada namanya, tak ada nama, kita tak tahu apa namanya. Yang ditulis oleh ulama di Mesir situ dan yang menjadi apa? Kitab-kitab rujukan di sekolah-sekolah di Mesir. Yang pertama. Yang kedua, asal terjemahan itu ialah matan sahaja. Matan tu artinya dia punya isi saja, intisarinya saja. Itu namanya matan, huraian tak ada. Kalau matannya dia payah kita nak faham ya. Dia nak dihuraikan lepas itu sikit-sikit baru kita faham. Tapi asalnya matan saja. Iaitu namanya matan manhaj, iaitu dalam tahun 1325 Hijrah atau 1907 Masih. 1907 Masih. Berapa tahun dah? 7 tahun. Sekarang ni 2014 107 tahun dah umur kitab ni artinya moden lagi ni. Yang lama lagi ada. Kalau baca Aqidatun Najin, ada satu kitab namanya Aqidatun Najin. Aqidatun Najin nama kitabnya. Bacanya pun tak tahu. Baca 2-3 baris dom pengsan. 2-3 baris pening. Pasal teruk benar. Ejaan pun teruk. Eja tua tu tuha katanya. Tawaha alif tuha. Eja 3 apa? Eja 3 apa? Taga tak katanya. Eja mati apa? Minta mat. Macam-macam. Jadi susah benar kitab yang lama-lama tu.
Lebih-lebih lagi kitab yang tua betul macam Sabilan Mu'tadin ya, yang lama-lama tu. Aqidatun Najin, lagi Furu'ul Masail. Itu kitab cakap Melayu tu. Pun kita tak faham. Ini kan pula kalau yang Arab punya lagi tak faham ya. Jadi ini terjemahan itu, mulanya matan saja. Tetapi manakala didapati terlalu ringkas, maka dalam tahun 1345 Hijrah bersamaan dengan 1926 Masehi, beliau telah membuatkan syarahnya. Syarahnya dinamakan dengan Syarah li Risalatut Tauhid. Ditukar nama kitab ni kepada Risalatut Tauhid, Risalah Tauhid. Menurut bagaimana yang ada tertulis pada naskah-naskah yang ada pada masa ini, termasuk kitab inilah. Ini namanya Risalatut Tauhid. Kitab ini telah dipersetujukan oleh Jawatan Kuasa Penasihat Pelajaran Agama Johor. Jadi kitab pelajaran bagi sekolah-sekolah agama kerajaan. Kerajaan mana tu? Apa tu? Dahulu kan? Udah ada apa ni? Udah padam. Apa nama? Kerajaan dan lain-lain ya, apa? Dan lain-lain ya. Kerajaan dan lain-lain. Jadi kitab pelajaran bagi sekolah-sekolah agama kerajaan dan lain-lain. Nak baca tu nak betul ya. Bunyi di intonasi tu nak betul. Kalau salah intonasi tak faham pun ya. Jadi kitab pelajaran bagi sekolah-sekolah agama kerajaan, betul? Dan lain-lain. Baru faham ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sungguh pun risalah itu telah diperbuat syarahnya, tetapi oleh terjemahannya masih banyak yang berhampiran dengan telatah susun kata bicara bahasa Arab. Walaupun dah dibuat syarahannya, tapi dia punya huraian-huraian banyak mengikut susun kata bahasa Arab. Dia lain tau. Bahasa Melayu lain susun katanya, bahasa Arab lain ya. Bahasa Melayu buku ini, kalau Arab ini buku. Itu dia punya beza ya. Betul ke tak? Yang sebetulnya sahabat yang sunahnya siapa betul? Melayu ke Arab? Bahasa lain semua. Buku ini ke ini buku. Bahasa lain. Orang putih apa? Book this ke this book? This book. Kalau Melayu buku ini, jadi susun kata tu banyak bezanya ya. Begitu dalam bahasa Arab, banyak penuh bezanya. Jadi kita kadang-kadang tak faham kerana susun kata dalam bahasa Arab. Dan lagi ada banyak masalah yang rumit, setengah-setengahnya tiada tercapai oleh fahaman murid-murid. Ada masalah yang rumit-rumit, maka kita tak faham apa bicaranya, apa maksudnya, apa pengajarannya nak dibagi. Dengan segera maka sangatlah mustahak dipinda. Mula kata terjemah aja, lepas itu dipinda lagi. Sampai kita dapat ni yang dah dipinda dah ni ya. Sangat mustahak dipinda dan disusun dengan ibarah yang mudah, dengan cara yang mudah. Jangan perumpamaan yang mudah, atau bandingan-bandingan yang mudah, supaya kita dengar-dengar faham, dengar-dengar faham. Kalau tidak, tengangin aja semuanya. Apa damai cakap ustaz tu entah, tak tahu ke ni mun tak faham. Blank aja. Kalau dah ngaji blank je dapat ke tak? Kalau kejap ni lah ngaji blank, apa tak tahu. Bulan depan macam mana kan? Bulan depan mana nak? Tinggal tiang aja. Mun tak faham apa yang dia ajar, tak faham. Ya tak? Ya kaidah. Kali lagi, ya kaidah. Lah jawab. Ya ke dah. Mun tak faham. Sebab itu kita ngaji ni biar faham. Bila faham baru kita seronok ngaji ya. Itu disusun semula kata-kata itu, ataupun susunan perkataan itu disusun semula supaya kita mudah faham. Dan senang dipaham sekira-kira sesuai dengan keadaan mereka itu pada masa ini ya. Ikut persesuaian yang ngaji itu. Sebab itu tuan-tuan yang jadi ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, kita kena faham audiens tu macam mana. Audiens tu orang kampung ke, orang menori getah ke, orang petani ke, orang nangkap ikan ke. Ya.
ataupun dia penuntut universiti ke, penuntut college ke, dia mesti cara yang berbeza-beza. Kalau dia orang kampung, ya, orang kampung Gajah, orang kampung saya, kerjanya motong getah lah, nanam padi lah, jangan gunakan perkataan fenomena, manifestasi, lagi apa? Paradigma. Tengah lah dia, apa bendanya? Paradigma tu apa? Tapi macam tuan-tuan ni, bolehlah pakaikan apa? Perkataan-perkataan yang bombastik. Tahu bombastik? Yang tinggi-tinggi tu. Dia tak nak kata fire tu api ya? Dia kata conflagration. Tak apalah, kerana bersesuaian dengan taraf taraf audience tu. Begitu dia. Serupa juga kita ngaji, ya, kita ngajar satu tempat. Demo tak faham semayang pun tak reti lagi. Baca alik bata pun tak reti lagi. Jangan ajak berjuang. Ya? Jangan ajak dia berjuang kerana dia baca Quran pun tak reti, alik bata pun tak reti lagi. Jangan terus bawa borang, isi borang ni kita berjuang ya. Dia mana hendaknya, dia mana reti perjuangan, mana reti sedekah, pahala sedekah tak reti lagi. Jadi kita ambil yang simple-simple dulu. Saya ngajar apa itulah, entahlah betul ke tak tahulah caranya ya. Cari yang simple-simple dulu supaya orang faham. Bila faham, bila betul, barulah kita boleh beri arahan-arahan tertentu. Tengok Nabi berapa tahun? 13 tahun dia di Mekah. Menguatkan akidah umat Islam di Mekah pada ketika itu. Bila dah kuat akidah, sudah sanggup mati kerana Islam, dia ajak berhijrah. Ada orang bantah tak ketika hijrah? Ada orang bantah tak? Tak ada, semua ngikut arahan Nabi. Kenapa? Nabi dah didik mereka itu sehingga sanggup mati mempertahankan kalimah Allah ya. Sebab itu bila suruh hijrah lekas aja. Lepas itu baru datang ayat. Baru datang ayat-ayat hukum. Diwajibkan puasa, diwajibkan ini, diwajibkan ini, diwajibkan ini. Kenapa? Mereka udah kuat, iman mereka itu dah kuat, dah sungguh-sungguh nak mengamalkan Islam dalam hidup dia. Jadi bolehlah diberi arahan-arahan selepas itu. Ini dah baru sekali masuk kampung tu, orang kampung tu semayang pun tak kerti, takbir pun tak kerti. Ya, takbir ihram, Allahu Akbar. Nak ajak berjuang. Bolehlah. Berjuang apa katanya? Begitulah tuan-tuan. Sekira-kira sesuai dengan keadaan mereka itu pada masa ini, atas kadar seberapa yang boleh, ikut kemampuan kita lah. Macam saya ngajar pun ikut kemampuan saya lah. Mana yang saya tak tahu, tak boleh saya ngajar. Jadi benda yang saya ajar tu mesti yang saya tahu. You must know what subject you are teaching. You must master all those things that you are going to teach. Otherwise, jangan sentuh. Itu dia. Yang keempat, maka dengan persetujuan Ustaz Kamaluddin, Ustaz Kamaluddin tu encik tu, Ustaz Encik Kamaluddin, anak kepada Allah Yarham. Itu Allah Yarham yang mana tadi? Yang mana tadi? Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman atas tadi. Anak kepada Datuk Haji Abdul Rahman tadi itu kami telah berdiri dengan beberapa yang terupaya meminda dengan dicantumkan matan dan syarah. Sekali-sekali dia buatnya. Syarah pun dia dicantumkannya dengan matan, dengan isi kandungan kitab ni ya. Pada mengelokkan susunan katanya, dia bagi kata-kata yang elok. Yang elok tu bukan menggunakan bahasa-bahasa yang yang berbunga-bunga dah. Elok tu katanya mudah dipaham, bila baca faham, bila baca faham, bila baca faham ya. Itu caranya. Dia disusun semula, mengelokkan susunan katanya, dan ditambah apa yang dipikirkan patut ditambah, mana yang patut ditambah ditambahnya ya. Dan ditinggalkan apa yang patut ditinggalkan, maka terciptalah ia seperti yang ada ini untuk persembahan kepada anak bangsa. Disembahkan ni sampai sekarang ni, kekal kitab Risalatul Tauhid ni sampai hari ni. Itulah keadaannya ya. Setelah dipinda oleh ulama ini tadi ya. Sebab itu sekarang ni kita baca, insya-Allah boleh faham lah ya. Mudah-mudahan saya ngajar malam ni tuan-tuan boleh faham jugalah. Mudah-mudahan boleh faham, baca pun faham ya. Lepas ini kan bacalah. Jangan tahun depan baru nak buka kitab ni.
Bila lepas ni nak baca? Balik ke rumah baca lah, jangan bulan depan ustaz bulan depan katanya kan. Lepas ni kan baca terus. Ya. Padahal setengah tu tunggu bila ada ustaz ngajar baru buka balik kitab. Ya. Rujuk dia setiap hari. Every day you open up this kitab. Tengok isi-isi kandungannya. Baik, yang kelima. Dengan demikian adanya, tidaklah pula berarti kami mengaku inilah susunan yang lebih molek dan memberi puas hati dengan sepenuh-penuhnya. Tengok pengarang ni. Ya, punya tawaduk, punya merendah diri. Sebab tu mereka menggelarkan diri mereka tu al-faqir wal-haqir katanya. Dia fakir dan macam-macam dan tak ada apa-apa lah. Orang fakir. Ilmu tak ada, iman tak ada, ibadah tak ada banyak, pahala tak ada banyak, dia mengeluarkan diri dia fakir. Apa tak ada. Tapi ngarang kitab. Kita mengaku kita pandai. Akulah yang paling terror, akulah yang paling agung, akulah yang paling hebat, akulah yang paling macam-macam ya. Tapi macam kitab pun tak tahu. Itu kita lah ya. Jangan menolak mata tengok saya, tuan-tuan tidak saya kata. Pengarang ni dia ngarang kitab. Bukan satu, banyak kitab dikarangnya, tapi menggelarkan diri dia al-faqir. Jadi dia pun mengatakan, mengaku bukanlah benda ini yang sudah sempurna, kata tak ada ya. Sehingga dapat memuaskan hati semua orang dah. Sentiasa kerana apa? Kerana perbuatan manusia itu sentiasa di dalam serba kekurangan. Yang sempurna siapa? Allah Ta'ala. Yang lain tu semua ada kekurangan ya. Semua memerlukan Allah Ta'ala. Ya, kita ni kekurangan, macam-macam kekurangan kita. Ilmu korang, ya, ibadah korang, keupayaan korang. Tak ada yang sempurna. Siapa sempurna angkat tangan? Siapa pun tak ada yang sempurna. Ya, kita ni penuh dengan kekurangan. Kenapa? Kita ni manusia. Ya, manusia. Cuba kita bagi seorang satu gergaji, satu papan, lepas tu beberapa paku. Tengok, suruh dia buat meja. Boleh tak serupa meja ni? Boleh tak? Semua orang ni satu gergaji, lepas tu satu papan, lepas tu beberapa paku, lepas tu ketam dan sebagainya. Alat-alat lah, semua orang dapat alat. Kau mau buat meja. Seorang satu. Adakah serupa meja yang tuan-tuan buat tu? Agak-agak serupa ke tak? Berlain-lain. Ada yang herut benyut, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bersegi-segi, ada yang licin, ada yang elok dan sebagainya. Ya? Kerana manusia itu penuh dengan kekurangan. Tapi cuba tengok ciptaan Allah Ta'ala. Allah jadikan kita ni manusia. Tengok ciptaan Allah Ta'ala. Elok ke tak elok? Tengok Allah cipta yang di atas ni, semua benda elok belaka. Mata di atas, otak di atas, lagi telinga di atas, ya tak? Ada bangkangan. Semua sebelah atas belaka. Kemudian diciptanya hidung pun di atas. Hidung tu elok pula ke bawah lubangnya. Kalau tampil terbalik macam jauh. Itu macam mana hidung tu? Kalau terbalik macam mana? Kalau hujan macam mana nak naik motor datang? Kena payung pada situ ini elok aja cembangnya tu ke bawah aja, lubang ni ke bawah, di atasnya tu rata lapang aja. Itu dah ciptaan Allah Ta'ala. Tengok Allah cipta bulu kenin. Tahu ke bulu kenin? Ya Allah, dia tak tahu bulu kenin. Tengok bulu kenin ini boleh. Adakah dia panjang ada? Tengok tak? Kalau saya tak cukur janggut ni, kalau tak cukur janggut ni boleh panjang tak? Boleh panjang sampai ke lantai boleh je tak? Kuku kalau tak potong boleh panjang tak? Boleh panjang tak? Panjang. Boleh sampai dari sini ke tiang tu boleh panjang. Betul ke tak ni? Misal kalau tak potong macam mana? Dia panjang, tutup mulut ni pun. Tapi pasal apa bulu kenin tak mau panjang? Ada ke orang nyukur bulu kenin? Ada. Kalau cukur, dia tumbuh balik tak? Tumbuh. Tapi sampai satu peringkat,
dia berhenti. Ya ke dah? Ha. Kalau tampilnya panjang mulut kening, macam mana agaknya? Ha, tuan-tuan? Macam mana agaknya? Ha? Oh, macam mana nak buat mentokok dah bulu kening panjang begitu ya? Macam mana nak berjalan? Saya nak bersyarah pun payah. Kena saya bawa dulu. Oh, assalamualaikum. Ha? Sikit kemudian susah. Sebab itu Allah cabar dalam Quran. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah ya. Dan dalam diri kamu, apakah kamu tak nampak kebesaran Allah Taala ya? Dalam diri kita ni pun nampak kebesaran Allah Taala ya. Sebab kita ni Allah jadikan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah ya. Sesungguhnya kami jadikan kamu itu, manusia itu, sebaik-baik kejadian. Ya, berbanding dengan binatang, manusia lebih baik. Nanti insya-Allah kita akan baca apa beza antara manusia dengan binatang. Mengapa? Kerana Allah jadikan manusia itu diberi di samping apa? Di samping kebolehan yang biasa, Allah bagi akal. Ya, Allah bagi manusia itu dengan akal. Dengan akal manusia boleh mencipta perkara-perkara yang membantu manusia dalam kehidupan. Betul ke tak? Itu terbeza antara kita dengan rimau. Padahal mana kuat? Kita ke rimau? Rimau lagi kuat, tapi rimau lari dengan kita. Sebab kita ada akal. Kita ada senjata. Dan kita ada cara untuk menangkap harimau. Ada tak manusia boleh melatih harimau? Boleh tak? Boleh. Harimau ada melatih manusia? Ada? Mana ada ya? Siapa kuat? Kita ke gajah? Gajah lagi kuat. Tapi boleh tak manusia memperhambakan gajah? Boleh tak? Boleh narik kayu dan sebagainya. Itu dia beza antara manusia dan binatang. Ya? Allah sebut dalam Quran. Ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya, wa razaqnahum minat thayyibat, kata Allah. Tak dengar ke ni? Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam. Anak Adam tu siapa? Anak Adam tu siapa? Kita lah. Kita ni sepupu belaka tahu. Tok kita tu siapa? Adam, itu tok kita, sepupu belaka. We are all cousins, you know. Because our grandfather is the same man. Siapa? Adam. Kita ni sepupu dengan Barack Obama. Kita ni sepupu dengan Benjamin Netanyahu. Kenal ke? Kita ni sepupu dengan lagi apa? Ariel Sharon. Lagi kita ni sepupu dengan Elizabeth Taylor. Tak kenal ke mana? Kita ni sepupu dengan Marilyn Monroe. Kenal tak? Tak kenal? Kalau tak kenal buat berdoa je. Orang bayar saya kalau tak kenal buat berdoa je. Ya? Semua opah kita sama, tok kita sama. Ya? Itu membezakan kita dengan binatang. Ya. Kenapa? Kita ni manusia ada otak, boleh memikirkan perkara-perkara yang boleh membantu kita dalam kehidupan. Berbeza dengan binatang. Binatang ada rumah ke? Ada rumah ke binatang? Rimau ada rumah? Kambing ada rumah? Ada, kambing ada reban. Tapi kita buatkan. Dia lalu megang kapak tu buat reban. Mana tahunya ya? Kita buatkan untuk dia. Lembu tu ada kandang. Siapa buatnya? Kita buatkan. Dia bukan tahu duduk dalam kandang tu pun. Begitu jugalah yang lain-lain. Yang tahu buat rumah sendiri burung. Itu tahu. Dia boleh buat apa? Boleh buat sarangnya. Itu burung tahu. Lain tak tahunya. Kerana dia bertawakal kepada Allah. Burung yang paling tawakal, burung dia tahu. Pagi-pagi lapar, balik-balik petang kenyang. Itu burung tahu. Nak belajar tawakal, belajar pada burung. Pagi-pagi dia keluar dari sarangnya lapar. Dia ada ke dalam peti air dia rumahnya? Dia pagi-pagi ada nasi goreng tak? Mana ada? Ada mi semalam tinggal ada? Tak ada, lapar dia. Tapi balik kenyang. Itu dia burung paling tawakal, burung lah ya. Itu semula jadi Allah jadi begitu. Kemudian wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami beri mereka tonggangan di daratan dan di lautan. Manusia sikit banyak ketonggangannya.
Tokar ada, bas ada, kereta api ada, motor ada, lagi kapal terbang ada. Dalam Melayu ada tak tengah-tengahnya? Ada sampan, ada kapal, ada water scooter, ada macam-macam, ada tonggangan manusia di atas daratan. Ya. Ada pernah tengok gajah naik motor? Ada? Ha. Ya? Ada ke? Mana kobek gajah besar benar, mana lalu naik motor pun? Ha, ya? Naik lori ada lah. Itu pun dinaikkan, bukan dia bawa lori, bukan dia memandu lori. Ha, ya. Dan wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka yang rezeki yang baik-baik. Rezeki manusia adalah yang paling baik. Iya ke tak? Ha. Manusia makan nasi, ada berapa jenis nasi yang dimakan oleh manusia? Berapa jenis nasi? Nasi ayam, nasi minyak, nasi lemak, nasi goreng, nasi paprik, nasi apa lagi? Nasi pataya, nasi apa lagi? Nasi biryani, nasi hujan panas. Berapa puluh jenis nasi manusia makan. Ada pun nak tengok rimau makan nasi paprik? Mana ada, manusia je yang makannya, ya? Roti, ada berapa roti manusia makan? Ada berapa roti? Ya Allah, ya, cukup banyak. Ada dalam kedai lah, tu ada 84 jenis roti. Entah apa-apa, entahlah roti, roti canai pisang, roti canai telur, roti canai kosong, roti canai jantan, roti canai betina, semua ada. Itu makanan manusia, punyalah hebat roti itu. Roti menggali pun ada. Menggali menjadi roti main tu. Begitulah hebatnya manusia, ya. Dibagi rezeki mereka yang baik-baik. Itu dengan akal. Nanti kita akan baca kesempurnaan akal, insya-Allah. Ya. Baik. Jadi dengan sepenuhnya kerana perbuatan manusia itu sentiasa di dalam serba kekurangan. Istimewa kata-kata yang terbangsa kepada ilmu itu tidaklah sayugia dipinda dengan kemahuan sesuatu puak. Kelak dibimbangkan berubah dari tujuan asalnya. Kadang-kadang dia takut nak memindahnya, takut dia berubah. Maksudnya, ya, takut berubah daripada tujuan yang asal dia. Itu dia tak pindah. Dia ambil yang asal juga, ya. Jadi kena dihuraikan. Itu sebab ngaji ni biar guru. Berguru lah yang menghuraikan perkara-perkara yang agak sulit-sulit, yang agak kita tak faham. Itu guru lah yang menghuraikannya. Ya. Kalau tidak, baik baca, udah tu baca, udah baca faham. Tak payahlah tok guru pun. Tak payahlah ngajak tok guru ngajar pun. Asal baca faham. Jadi ndak tok guru tu apa? Untuk menghuraikan dia punya perkara-perkara yang sulit-sulit, yang kita tak berapa faham, yang mengelirukan kita. Ya. Takut apa? Takut berubah dari tujuan asalnya, apatah lagi ilmu yang bangsa pada i'tiqad. Yang kita ngaji ni bukan benda yang kita buat, tidak. Ini i'tiqad, kepercayaan, penerimaan hati kita ni. Kau mau terima ke, kau mau tolak ke, kau mau terima dan tolak. Itu ilmunya, ilmu akidah ni. Ya? Boleh terima, boleh tolak, boleh terima dan boleh tolak. Itu ilmu akidah. Dia tak ada buat apa-apa. Bukan suruh berdiri, suruh berambat, suruh tak ada. Tengah duduk aja. Fungsi akal tu macam mana akal berfungsi? Ya? Kalau saya kata Allah itu maha kuasa, apa fungsi akal? Terima ke tolak? Ya Allah, tak faham dah mana. Allah itu maha berkuasa, macam mana kata akal? Terima ke tolak? Terima. Kalau saya kata Allah itu tak nampak, tolak. Dia boleh terima, boleh tolak. Lagi 2 tahun Haji Ibrahim akan mati, betul tak? Tolak ke terima? Tolak ke terima? Boleh terima, boleh tolak. Jadi kalau yang terima tu namanya, ya. Allah itu maha melihat, jawab. Sekali lagi, Allah itu maha mengetahui, jawab. Lagi sekali, Allah itu sentiasa hidup. Allah itu sentiasa mengetahui, jawab. Allah itu lupa, jawab. Apa? Apa? Indo betul.
Lagi Allah itu tak lama lagi mati. Indah betul. Lagi Allah itu apa lagi? Jadi dia boleh menerima, boleh menolak ya. Nanti kita akan belajar wajib, mustahil, harus ni. Yang ketiga, lagi 4 tahun dia ni akan jadi menteri besar Perak. Betul? Indo ke? Mana boleh? Entah jawabnya. Entah. Kalau entah tu apa? Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Itu jawabnya. Nanti kita akan belajar itu insya-Allah ya. Ya. Ngaji tauhid ni nak bagi seronok, kalau tak monyok aja dia ngaji tauhid tu. Jarang jumpa orang ngaji tauhid ni dia gelak, tak ada. Dia nak betul sampaikan tu baru dia boleh faham, boleh gelak, boleh apa ni. Ada satu tuan qadi. Qadi besar di Ipoh tu. Dia baru lepas dengar saya ngajar tauhid lah, dia dengar macam-macam tuan-tuan lah. Dia kata saya tak pernah dengar orang ngaji tauhid gelak ketawa katanya. Ni lepas dia dengar seorang dia kata orang ngajar. Ustaz Kamarudin namanya. Kenal tak? Dia Kamarudin bin Adam, dia orang Terolak. Dia kata, ini yang pertama saya dengar orang gelak ketika ngaji tauhid kata. Selalu orang ngaji tauhid tu mana apa-apa dah? Monyok. Ya. Tapi kuliah saya ni insya-Allah boleh dihidupkan lah. Bukan saya pandai mengajar dah. Tapi dia kira-kira hiduplah ketika itu ya. Yang demikian kami sedia menadah tangan. Menadah tangan apa? Minta duit. Menadah tangan apa? Berdoa ya. Menerima sebarang apa jua teguran. Nampak ni dia mau rendahkan hati dia. Kau nak tegur kami terima kata dia. Bukan kami bantah tak. Tegurlah kerana kami ni banyak kekurangan. Ilmu pun kurang ya. Amal pun kurang, akhlak pun kurang, segala-galanya kurang. Jadi tegurlah kami menerima teguran dari kamu katanya. Maknanya dia merendahkan diri. Setengah kita ni bila ditegur orang apa? Bila ditegur orang apa? Moncong aja ya. Setengah tu merampui pun. Kamu lah katanya. Anak aku katanya. Kadang kita tegur dia, marah benar dia. Lebih-lebih lagi kalau dia ada jawatan, dia Bilal ke Tok Imam ke, kalau ditegur bacaannya merampui. Bukan sini ya. Encik Mat jangan nyolang mati dengan saya. Ya. Patutnya orang tegur kita apa buat? Alhamdulillah, terima kasih ya, orang tegur kita. Saya pun begitu juga, orang tegur banyak, orang tegur saya. Sekali saya jadi imam, ada seorang khabar, Ustaz baca kuat benar katanya. Mayang Zohor, Mayang Asar tu kedengar kami ke belakang katanya. Saya pun iya ke pun katanya. Ya. Jadi kalau betul kita ubahlah. Pernah orang Arab tegur saya, tepi saya. Orang Arab ni tengah sembahyang, dia sikitkan suara tu sikit katanya. Pasal saya baca at-tahiyat tu kuat sikit agak ni ya. Dia bukan. Sikitkan. Orang Arab dia sembahyang memang tak dengar dia kita. Yang gemar kuat ni siapa? Siapa? Orang Melayu. Kadang-kadang dia di ujung sana duduknya, dia ke ujung, kita ujung sini, dengar dia baca tu. Ya. Jadi dia ditegur tu, kita terimalah teguran itu. Kerana kita baca ayat-ayat Quran ni, apa-apalah bacaan dalam sembahyang ni, patut macam mana? Kuatnya macam mana? Setakat kedengar telinga sendiri. Jangan lebih dari itu. Lebih-lebih lagi kalau jenis orang sengar tu, kuat pula. Udahlah sengar, ya Allah. Ya. Kuat tu kita dengar telinga kita dia supaya kita dia baca alhamdulillahirabbil alamin kata. Kita nak tergelak kita Ar-Rahmanir-Rahim katanya. Nak tergelak kalau situ ya, mengganggu kita. Kalau dia macam itu elok diperlahankan suara, tapi jangan tak keluar suara langsung. Kerana dalam sembahyang ni ada rukun qauli, rukun sebutan. Kena keluar suara tu. Sekurang-kurangnya kedengar kepada telinga kita. Ini pun begitu dah. Sedia menadah tangan menerima sebarang apa jua teguran atas kekhilafan kami. Kekhilafan tadi tak sebut kesilapan, kekhilafan. Kekhilafan tu berselisih pendapat. Boleh jadi setuju, boleh jadi